عند القيام من التشهد الأول ومن سننها دعاء الاستفتاح ثم التعوذ ويسن في كل ركعة والأولى آكد وقراءة سورة لغير المأموم السامع بعد الفاتحة والجهر في الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء للرجل والمرأة إن لم يحضر عندها رجال أجانب ووضع اليمنى على كوع اليسرى تحت صدره والتكبيرة غير تكبيرة الإحرام والقنوت في اعتدال الثانية من الصبح وفي سائر المكتوبات للنازلة ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة ويضع في السجود ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني وتسن جلسة الاستراحة في الأولى والثالثة من غير المغرب ويسن التشهد الأول والقعود له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي القنوت والافتراش في جميع الجلسات والتورك في التشهد الأخير ويسن فيها نظره إلى موضع سجوده والخشوع وتدبر القراءة والذكر وتطويل قراءة الركعة الأولى على الثانية ودخولها بنشاط وفراغ قلب وكثرة الدعاء في السجود. Baik, katanya fasal sunat salat. Maksud sunat salat adalah perkara ini kalau tidak dilakukan, perkara ini kalau sekiranya tidak dilakukan, ia tidak memberi mudarat kepada sembahyang kita. Dia tidaklah menyebabkan sembahyang kita batal, menyebabkan sembahyang kita tidak sah. Kerana perkara yang kita akan bincang ini adalah sunat di dalam sembahyang. Tapi jangan pula kita kata sunat je. Kadang-kadang orang kita ni dia tidak faham maksud sunat tu. Dia kata sunat aje benda ni. Tu orang yang tidak faham maksud sunat. Sunat tu benda sebenarnya. Sunat tu bukan sunat. Sunat tu makna benda sunat. Sunat ni adalah perkara yang dituntut oleh Allah, perkara yang dituntut oleh Rasul. Tu makna sunat. Sunat ni benda yang Allah dan Rasul tuntut kita buat. Perkataan je ni dapat nak ambil berat mana. Tapi kalau tuntutan itu daripada pihak manusia, bergaduh kita nak buat. Tuntutan daripada pihak kerajaan, bergaduh kita nak buat. Ini bukan tuntutan daripada manusia, tuntutan daripada Allah. Jadi benda sunat, tuntutan daripada Allah, maka kita kena pandang mulia kepada tuntutan itu. Jangan benda sunat aja. Jangan begitu. Orang yang cakap benda sunat aja, dia tidak faham. Dia tidak faham apa maksud sunat. Kalau dia faham apa maksud sunat, dia tak cakap je. Tapi kalau tak buat, taklah siapa ke berdosa. Tapi kena ingat itu adalah tuntutan daripada Allah, tuntutan daripada Rasul agar kita melakukan perkara tersebut. Itu yang dinamakan sunat. Dalam sembahyang ada sunat-sunat yang dilakukan dalam sembahyang. Dan sunat dalam sembahyang ia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya nama dia sunat ab'am, yang keduanya sunat hay'ah. Perkataan sunat ab'ab kita biasa dengar dah, sunat ab'ab. Cuma nak cerita sikit lagi sunat ab'ab. Dia perkataan ab'ab adalah perkataan jamak daripada mufrad dia ba'dun. Sunat yang dia adalah sebahagian daripada sembahyang. Maksudnya besarnya sunat ni seolah-olah dia adalah satu juzuk daripada sembahyang. Dia seolah-olah satu juzuk daripada sembahyang, tapi masih lagi kategori sunat. Maksudnya kalau tak ada benda ni bukan tak jadi sembahyang, jadi tapi cacat berat Okey, itu sunat ab'ab. Lepas tu yang kedua kita ada sunat hay'ah. Yang mana apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakannya adalah kebanyakannya sunnah hay'ah, tapi ada juga sunnah ab'ab. Okey, kita tengok benda sunat. Perkara-perkara sunat ketika solat itu banyak. Antaranya adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika rakaat, ketika bangun daripada rakaat dan bangun daripada tasyahud tahiyat awal. Di dalam sembahyang ada 4 tempat sunat kita angkat tangan. Ada 4 tempat sunat kita angkat tangan. Tempat yang pertama adalah ketika kita takbiratul ihram.
Jadi apabila kita faham sunat, kalau orang tu akad takbiratul ihram, ketika dia bertakbir Allahu Akbar, dia akad tangan, jawapan dia sah sembahyang dia. Saya ni sakit tangan dah nak akad, apa tu kerana saya nak takbir? Kita kata takbir tu sunat, bukan wajib. Jadi kalau awak tak takbir pun sah lagi sembahyang awak. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya adalah takbir ketika turun rakaat. Yang ketiganya adalah takbir ketika bangun kepada i'tidal. Berapa dah? 3. Yang keempat adalah takbir ketika bangun daripada tasyahud awal. Bangun daripada tasyahud awal, sunat juga kita angkat tangan. Jadi pak tepat ni ke? Pak tepat ni. Bukan setiap bangun daripada rakaat tu angkat tangan. Ada ke orang setiap bangun daripada rakaat tu angkat tangan umur? Angkat tangan semacam. Baik, dia hak yang sunat kita angkat tangan hanya 4 tempat saat ni sahaja. Cuma cara akad tangan pula, dia ada pula cara akad tangan. Dia bukan ikut down je akad tangan. Dia cara akad tangan adalah kita hadapkan tangan kita ke arah kiblat. Ni kita hadap gini, ada orang akad gini. Ada macam-macam jenis akad kan. Tak payah ceritalah macam-macam tu. Kalau kita nak cerita tu usah kata tempat lain. Hak duduk atas masjid ni saja. Kalau kita perhati seorang-seorang tu tak sama. Ada hak gini, ada hak gini, ada belaka. Dia gana hak yang sebenarnya, hak gana sebenarnya. Yang pertama sekali, cara dia adalah ni, tangan ni tapak hadap kepada kiblat. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, ni, hujung jari ni bertentangan dengan telinga, bertentangan dengan atas. Ni bawah ni bertentangan dengan bahu. Okey, begini. Jadi hak ni bertentangan dengan telinga, hak ni bertentangan dengan bahu. Kerana di sana ada, tak apalah kita dah bincang bab hadis. Cuma kita nak cerita begitu cara dia. Dia bukan mesti begini. Dia gini bertentangan. Tapi gini pun tak ada masalah. Cuma gini sebenarnya. Okey. Allahu Akbar. Okey, begitu. Tak, jari kita ni dia lebih kepada ke depan sikit, bukan tah belakang gitu. Bukan tah belakang gitu. Tah belakang gitu macam orang nak rebah pula. Gini. Gitu je. Patut dia bukan renggang gitu. Gitu je. Buka gitu je. Buka sikit je. Ni hak yang paling comel. Okey, satu. Yang keduanya, bila kita nak akad, hak paling afdal adalah apabila kita sebut tangan kita dekat dah. Allahu Akbar, tangan kita duduk sini. Okey, tu hak yang paling comel sekali. Tapi kalau kita dah buat lagu tu pun masih lagi dapat pahala akad takbir. Dia boleh gini. Gini boleh. Tangan duduk sini. Allahu Akbar. Bar, tangan duduk sini. Satu. 2 dah. Kan tadi hak mula-mula kita berdiri ya, nampak sikit. Baik. Kan gini. Masa tu tangan mula gerak dah. Tangan gerak. Allahu Akbar. Okey. Tangan mula gerak, bar tangan jatuh sini. Okey, tu hak yang paling afdal. Okey, yang kedua boleh gini. Gini boleh. Sini tangan tok sini baru Allahu Akbar. Boleh. Yang ketiga Allahu Akbar. Tangan akak, bar tangan duduk sini, lepas tu baru jatuh. Boleh juga. Ataupun sini buat apa? Allahu Akbar, baru jatuh. Boleh belaka. Okey, yang pertama boleh gini. Allahu Akbar, 1. Allahu Akbar, 2. Allahu Akbar, 3. Allahu Akbar, 4. Boleh belaka. Cuma hak yang paling afdal adalah Allahu Akbar. Itu hak yang paling afdal. Okey. Ni benda hak yang penting hak yang perlu kita kena tahu. Kadang-kadang kita tahu dah akad tangan tu sunat, tapi cara pelaksanaan tu kita tidak tahu. Cara pelaksanaan. Hak tu bahar ramai kali kita tengok macam-macam, pelik-pelik kali berlaku. Baik. Okey. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika rakaat, bangun daripada rakaat dan bangun daripada tasyahud. Maksudnya bangun daripada tahiyat awal. Yang keduanya membaca doa iftitah. Selepas daripada takbiratul ihram Allahu Akbar, maka sunat kita baca doa iftitah. Biasa hak yang kita baca doa iftitah adalah Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi sampai ke akhir. Tapi sebenarnya doa iftitah bukan hak tu je satu-satunya. Bukan hak tu satu-satunya, sebenarnya doa iftitah banyak. Cuma hak yang kita biasa baca hak tu, okey baca tu dah. Tapi kalau kita nak baca lagi panjang lagi, banyak lagi, dah nak tahu mana banyak,
Nak tahu mudah je. Buka kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ada Imam Nawawi dibuat satu kitab, nama dia kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yang dalam kitab tersebut dia menyebut hadis-hadis yang berkait dengan, ataupun dia menyebut hadis-hadis yang berkait dengan zikir dan doa yang dibaca oleh Rasulullah start daripada bangun daripada tidur hingga tidur semula. Antaranya adalah zikir-zikir dalam sembahyang. Zikir-zikir yang dibaca selepas daripada takbiratul ihram yang dinamakan sebagai doa iftitah. Baik. Sunat baca doa iftitah. Oh, jadi bermakna kalau orang tak baca doa iftitah tak ada masalah. Tak ada masalah sebab sunat. Sah sembahyang dia. Yang ketiganya membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz ni membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada setiap rakaat, terutamanya pada rakaat pertama. Di setiap rakaat sebelum daripada kita baca bismillah, sebelum daripada kita baca surah Fatihah bismillah lah, sunat kita baca a'udzubillah. Setiap rakaat. Rakaat pertama sunat, rakaat kedua sunat, rakaat ketiga sunat, rakaat keempat pun sunat. Cuma yang paling afdal, maksud daripada afdal, yang kuat tuntutan, sunat tuntut belaka, lebih kuat lagi untuk rakaat pertama. Sebab dia lebih kuat lagi untuk rakaat pertama, kerana untuk rakaat pertama berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Maksudnya di sana ada perbincangan di kalangan ulama tentang membaca ta'awudz. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila membaca Al-Quran maka hendaklah berlindung kepada Allah daripada syaitan yang kena rejam. Dalam Al-Quran ada baca Quran, dalam sembahyang ada baca Quran, iaitu baca Fatihah. Maka sebelum daripada kita baca Fatihah, sunat kita baca a'udzubillah. Okey, sunat baca a'udzubillah ni setiap rakaat ke atau untuk rakaat yang pertama sahaja? Ni berlaku khilaf. Sebahagian daripada ulama kata setiap rakaat. Sebahagian yang lain kata rakaat pertama je. Rakaat pertama je. Sebab bacaan-bacaan selepas tu kira sama je. Dia kira dah kan satu majlis je kan. Kita baca Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, satu majlis je kan. Jadi satu majlis cukup baca a'udzubillah sekali pada permulaan. Manakala mazhab Imam Syafi'i dikata betul satu majlis, akan tetapi ada perceraian dengan perbuatan yang lain, di antara baca Fatihah pada rakaat pertama dan Fatihah pada rakaat kedua, Fatihah pada rakaat ketiga, Fatihah pada rakaat keempat. Maka sebab itulah sunat baca a'udzubillah untuk setiap rakaat. Cuma yang paling comel, hak paling kuat dituntut rakaat pertama. Sebab rakaat pertama sepakat ulama. Apabila benda tu disepakati oleh ulama, maka tuntutan dia adalah lebih kuat berbanding dengan hak yang tidak disepakati oleh ulama. Yang keempat, membaca apa-apa surah selepas membaca surah Al-Fatihah bagi selain daripada makmum yang mendengar bacaan imam. Jadi lepas daripada kita baca Fatihah, sunat kita baca sepotong daripada ayat Al-Quran. Dan hak yang comelnya kita baca surah yang sempurna. Hak tu hak yang paling comel. Baca sepotong daripada ayat Quran ataupun baca satu surah lepas daripada kita baca Fatihah. Untuk siapa Okey, untuk siapa? Yang pertama sekali kita kena faham, bacaan surah hanya disunatkan pada 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang pertama daripada sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, begitu juga sembahyang isyak, sembahyang subuh 2 rakaat je. 2 rakaat yang pertama je sunat kita baca surah. Bagi siapa? Bagi orang yang sembahyang seorang diri dan bagi imam. Manakala makmum tidak sunat baca surah, melainkan pada 2 rakaat sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Kerana 2 rakaat tersebut makmum kan tak dengar kan bacaan surah tu imam kan. Tapi kalau sembahyang maghrib, isyak, subuh, tak sunat makmum baca surah. Apa yang disunatkan kepada makmum adalah mendengar bacaan tu imam. Makmum duk perhati bacaan tu imam, duk dengar bacaan tu imam, dapat pahala. Itu dituntut. Baik. Jadi dituntut kepada makmum mendengar bacaan imam. Jadi tak sunatlah makmum baca Fatihah. Dah baca Fatihah pula. Dah baca surah lepas daripada Fatihah pada rakaat pertama, kedua, sembahyang maghrib, isyak dan subuh. Melainkan, dia ada pengecualian. Ni kita orang belajar kita kena faham. Melainkan kalau makmum duk jauh daripada tu imam, makmum dak dengar bacaan tu imam. Sembahyang maghrib, tu imam sakit tekuk. Sebab baru baik daripada COVID.
Jadi tekak tak apa nak molek lagi. Sebagai contoh, kan kata kawi kena kawi dah nikah. Jadi baru baik daripada kawi, tekak tak molek lagi. Jadi mari jadi itu imam. Makmum duduk belakang tak dengar bacaan tu imam. Hak duduk tepi tu imam tu dengar. Hak nu duduk belakang tak dengar. Maka ketika tu sunat juga makmum baca surah walaupun pada sembahyang maghrib, walaupun pada sembahyang isyak, walaupun pada sembahyang subuh. Jadi kalau orang tanya kita, ada tak ke? Ada tak makmum sunat baca surah selepas daripada Fatihah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua? Ada ke tak? Jawapan dia ada. Dah mana ada? Ketika makmum tu tak dengar bacaan surah tu imam. Tu. Kalau makmum tak dengar bacaan surah tu imam, maka makmum sunat baca surah. Tu kita kena tahu hukum. Seterusnya katanya menyaringkan bacaan pada solat subuh dan 2 rakaat yang pertama solat maghrib dan isyak bagi lelaki. Jadi orang lelaki sunat dia menyaringkan, tapi menyaringkan di sini hanya untuk imam dan orang sembahyang seorang diri. Makmum tidak sunat menyaringkan. Jadi kalaulah orang tu lelaki, dia sembahyang seorang diri ke ataupun dia jadi tu imam, 2 rakaat sembahyang maghrib, 2 rakaat sembahyang isyak dan 2 rakaat sembahyang subuh, sunat dia menyaringkan bacaan. Maksud bacaan di sini adalah Fatihah dan surah. Baik. Adapun bagi perempuan disunatkan menyaringkan bacaan sekiranya tiada lelaki ajnabi, bukan mahram ketika solat tersebut. Dia orang puang, dia sembahyang seorang orang puang, sembahyang di rumah, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh. Adakah sunat dia menyaringkan bacaan ataupun tidak sunat? Kata ulama kena tengok. Dia sembahyang saat itu ada tak orang lelaki yang lain, hak yang bukan mahram dia, ada tak? Kalau ada, dah sunat baca. Tak sunat baca nyaring. Bukan tak sunat baca, tak sunat menyaringkan. Kalau tak ada, sunat menyaringkan. Menyaringkan bukan tepik. Menyaringkan ni maksudnya kalau orang duduk tepi dia dengar. Orang duduk tepi dia dengar bacaan dia. Baik. Seterusnya kata dia, meletakkan tangan di atas pergelangan tangan kiri, lepas tu di bawah, meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri di bawah dadanya. Okey, kita letak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, tak bawah dada. Nak pegang ke tak mau pegang pun tak apa. Boleh berlaku. Tak bawah dada, atas pusat. Baik. Seterusnya takbir selain daripada takbiratul ihram. Nama dia takbir intiqalat. Takbir perpindahan daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain, hukum dia adalah sunat. Tapi selain daripada takbiratul ihram, kerana takbiratul ihram hukum dia adalah wajib. Kita nak turun kepada rakaat, Allahu akbar. Okey, itu dipanggil dia takbir intiqalat, sunat hukum dia. Tapi bangun daripada rakaat kepada i'tidal, dia sudah sunat Allahu akbar, sunat sami Allahu liman hamidah. Kalau tukar nak buat mana biasa dah dah biasa jadi tu imam. Pagi tu mari orang suruh tolak jadi tu imam. Nyetuk salah habah kali. Okey, tu dimaafkan. Bangun kepada i'tidal pun bahang Allahu akbar lagi. Jangan main orang dak biasa jadi tu imam. Ingat mudah jadi tu imam kali. Orang dak biasa jadi tu imam ketok kaki. Dak tegak, dak percaya tegak kali. Tegak kali. Tolak jadi tu imam kali. Jangan main. Ketok kaki mula jadi tu imam gitu ketok. Oh, jangan main. Baik. Macam duduk sini kok, duduk atas ni. Ingat, kalau orang tak biasa, ketok. Duduk sini. Orang suruh cakap gitu spekar kalau pegang, kalau orang tak biasa. Jadi kalau silap tu nak buat warna, tu dimaafkan. Baik. Jadi, bangun daripada i'tidal, sunat baca sami Allahu liman hamidah. Lepas tu turun kepada rakaat, sunat Allahu akbar. Bangun daripada sujud, kata Allahu akbar. Jadi maksudnya ucapan Allahu akbar ketika kita turun kepada sujud, bangun daripada sujud, ketika turun sujud pula bangun kepada tasyahud, semuanya sunat. Kalau orang tu tak baca pun senyap je, maka sah lagi sembahyang dia. Itu maksud dia. Seterusnya katanya membaca kunut ketika i'tidal pada rakaat yang kedua solat subuh. Baca kunut sunat. Ketika i'tidal pada rakaat yang kedua daripada sembahyang subuh. Setiap sembahyang subuh sunat kita baca kunut. Dia baca kunut ni, dia bukan mesti doa Allahumma hdini fi man hadait yang kita baca semua tu, bukan mesti doa tu. Dia kunut ni doa. Dan ada setengah ulama kata
doa serta puji. Kalau ada puji, ada doa, memadai dah, kunut dah. Bukan mesti baca Allahumma hdini sampai akhir. Cuma hak comel baca hak itulah, Allahumma hdini fi man hadait, kerana doa tersebut diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucu dia dalam sembahyang witir. Hak tu hak yang paling comel. Tapi nak baca doa lain pun tak ada masalah. Doa dia boleh baca, ikut doa dia pun. Doa minta Allah Taala ampun dosa kita, boleh? Allahumma ghfirli. Okey, boleh. Lepas tu sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pendek je doa kunut dia. Allahumma ghfirli wa sallallahu. Tapi budak ni hajar sangat, takut ajarnya bahak pendek pula, main seorang. Biasa dia baca Allahumma hdini panjang. Oh, boleh rupanya baca Allahumma ghfirli saja. Mula buat awak pendek Dia kadang-kadang gitu kan dia juga. Kita ajar boleh. Ni awak yang biasa kita buat gini, kami nak buat gini pun boleh. Oh, boleh. Hanya pakat buat hak pendek. Sepatutnya kita semakin belajar ni semakin menambah amalan. Ni semakin mengurangkan amalan. Jadi tak kena pula. Baik. Jadi kita tahu ni adalah untuk kita tambah lagi amalan kita, untuk kita tambah lagi, bukan untuk mengurangkan daripada hak yang banyak dulu, bukan begitu. Jadi daripada segi hukum boleh. Okey. Benda lagi doa hak lebih boleh. Allahumma arhamni, ya Allah berilah rahmat kepadaku. Allahumma rzuqni, ya Allah kurniakan rezeki kepadaku. Boleh, tak ada masalah. Kunut boleh. Kunut ni sebenarnya adalah doa sahaja. Apa jua doa tidak menjadi masalah. Cuma sebaik-baiknya adalah doa hak yang biasa kita baca semua. Juga pada solat-solat fardu yang lain sekiranya berlaku musibah atau bencana yang dinamakan sebagai kunut nazilah. Dia kunut ni dia ada 3. Yang pertamanya kunut sembahyang subuh. Okey, kita kunut sembahyang subuh. Itu jelaslah. Yang keduanya adalah kunut pada sembahyang witir. Tapi sembahyang witir ni hanya witir separuh yang kedua daripada bulan Ramadan sahaja. Maksud benda separuh yang kedua, witir malam 16. Itu baru separuh yang kedua. Bukan bahang 15 bahang dah. Ada tempat kita tempat 15 bahang dah. Esok 15, malam ni bahang dah. Itu dah kena. Dia separuh yang kedua. Separuh yang kedua bermulanya malam 16. Esok hari ke-16 kita nak puasa. Okey, malam ni kita sembahyang witir sunat ab'ad. Kita baca kunut pada i'tidal witir itulah. Rakaat akhir sekali witir. Okey. Selagi dipanggil kunut nazilah. Nazilah ni apabila kita ditimpa musibah, maka sunat kita baca kunut nazilah. Dan kunut nazilah ni dia tidak tentu mana-mana sembahyang, bukan setiap sembahyang sunat. Sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Antara musibah sekarang ni adalah Covid musibah besar tu. Sunat baca kunut. Tapi main 2 tahun dah. Letih juga tak imam. Jemu juga tak imam. Jemu dah lama sangat. Takkan nak doa atas mimbar lagi. Dia sebenarnya usaha bermacam-macam usaha dah. Dia sebenarnya banyak lagi benda yang belum lagi dibuat, yang perlu kita kena buat sebenarnya daripada pihak kerajaan sendiri, sehingga kepada kita rakyat pun kena buat, iaitu kita kena muhasabah. Kita kena muhasabah diri kita sebenarnya, kerana Allah Ta'ala tidak turun sesuatu bala melainkan kerana kesalahan yang kita buat. Tapi kalau kita tengok start daripada sebelum Covid sampai ke sekarang, hak dak pakai tudung, dak pakai tudung situ hak dak sembahyang situ hak joget situ sama je, dak berubah pun. Sungguh gitu dah. Kalau hak sebelum daripada ni kita jumpa botol-botol arak tepi patah, ni pun molek-molek ada. Maksudnya kita tidak muhasabah. Sepatutnya kita kata dah kan kita meyakini belaka. Allah Taala kata ud'uni astajib lakum. Mu berdoa kepada aku perkenan. Okey, mana masjid orang yang tidak berdoa sekarang ni? Semua masjid berdoa. Mana masjid orang yang tidak sembahyang hajat? Semua sembahyang hajat. Tapi semakin hari semakin teruk, semakin hari semakin teruk. Ni perlu kita kena muhasabah. Maksudnya sebelum daripada ni kita mengguna rawatan hak yang ditekankan oleh pihak kerajaan. Sebenarnya kita kena guna pula rawatan, kita kena gabung rawatan hak yang diajar oleh agama. Antaranya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, kalau kita belajar dalam bab ni, sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan kerana kemarau yang panjang, benda di antara syarat dia adalah mesti kita kena bertaubat kepada Allah. Sebab punca daripada Allah Ta'ala turun bala ni adalah kerana dosa kita. Sebenarnya situ kita kena muhasabah. Sebab 2 tahun dah sepatutnya doa siang malam habis tepat orang berdoa. Tapi semakin hari semakin teruk. Baik, jadi kita kena muhasabah, kita kena beki diri kita supaya kita tahu bahawasanya ni mungkin daripada kesilapan kita, atau kita perbaiki, kita bertaubat kepada Allah. Kalau ada kezaliman kita kembalikan kezaliman, minta maaf
Benda kalau hak yang suka makan rasuah, kita tinggal makan rasuah tersebut, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, buat jahat kepada orang, makin cukup buat jahat. Kalau orang hak yang pernah berzina, bertaubat kepada Allah, yang minum arak, bertaubat kepada Allah. Okey, begitu sebenarnya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ditimpa musibah yang umum, maka sunat kita baca kunut nazilah. Dan antara musibah yang kita tengok sekarang ni banjir. Duduk sebentar dia gelumpur. Lepas tu mari Terengganu, mari Kelantan, naik gelumpur pula hari ni. Tengok. Dah musibah besar tu, kan musibah kecil tau. Oh, kita duduk sini duk rasa banjir, duk rasa musibah mana? Orang sampai terlang rumah, mati apa semua sekali pun musibah besar. Kereta 4-5 buah habis pas mana tak ada. Hak yang sedap duk bawa kereta gimari ni kena pakai lipat pun tu, lipat kahwin pula. Hanyut habis ke lipat-lipat hanyut. Tengok tu musibah besar sebenarnya. Sunat kita baca kunut nazilah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kena ingat, kunut nazilah dia bukan sunat ab'ad. Jadi apabila bukan sunat ab'ad, dia lain daripada kunut sembahyang subuh. Lain daripada kunut sembahyang subuh. Andai kata pihak pemerintah ataupun pihak jabatan agama suruh kita baca kunut, tapi kita tak teringat, Allah dah ingat setara baca kunut, adakah mesti kita ataupun sunat kita sujud sahwi? Tidak. Sujud sahwi kerana meninggal sunut kunut nazilah membatalkan sembahyang. Baik, tu kita kena tahu tu. Kita kena tahu. Kan kadang-kadang turun surat daripada jabat agama supaya kita baca kunut. Baik, sembahyang Jumaat ke sembahyang mana, kita pun kadang-kadang sembahyang Jumaat tu kita kabodoh. Itu imam kabodoh. Kat lagi kita nak baca kunut nazilah. Kabodoh. Tiba-tiba dalam sembahyang dah ingat pula. Dan awal ni kita manusia. Alah sudah dah. Okey, tadi kita kabur baca kunut, tiba-tiba kita dah ingat, adakah sunat pada penghujung sembahyang kita sujud sahwi? Jawapan dia tidak. Sujud sahwi pada penghujung sembahyang kerana meninggal kunut nazilah membatalkan sembahyang. Kerana kunut nazilah bukanlah sunat ab'ad, bukan sunat hay'ah. Tu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya meletakkan kedua-dua lutut terlebih dahulu, kemudian kedua-dua tangan, dahi dan hidung ketika sujud. Dia ketika kita turun kepada sujud, daripada iktidal kepada sujud, anggota mana hak yang sunat kita letak terlebih dahulu? Hak yang sunat kita letak terlebih dahulu adalah lutut. Lepas tu barulah turun tangan. Sebenarnya masalah ni ulama berbeza pandangan. Dia di sana ada hadis Rasul larang kita turun kepada sujud sebagaimana turunnya unta. Rasul larang. Di dalam sembahyang ni Rasul larang kita sembahyang, perbuatan kita dalam sembahyang seperti perbuatan binatang. Dalam sembahyang dilarang kita melakukan perbuatan binatang dalam sembahyang. Baik. Dalam sembahyang Rasul larang. Antara benda yang makruh adalah masa kita sujud kita meletakkan tangan kita sekali dengan lengan kita di atas. Masa kita sujud kan, kita letak belakang, rapat belakang rapat belakang letak. Hukum ni makruh. Sebab dia sama seperti anjing. Begitu juga duduk. Kita duduk okeylah, duduk tahiyat awal ke tahiyat akhir ke, duduk antara dua sujud ke, makruh kita duduk iqa'ul kab, duduk cakung anjing tau. Hukum dia makruh. Baik, begitu juga antara benda yang makruh adalah kita turun kepada sujud sebagaimana turunnya unta. Makruh. Okey, kita nak tahu ganda turun unta, buka je dalam Google sekarang ni, buka dalam YouTube, boleh tengok bagaimana unta turun. Sebab kita tak ada unta kan. Dia turun kaki depan dulu. Ikut kaki depan, baru kaki belakang. Baik, kaki depan tu tangan, kaki belakang tu kaki. Maka kata jangan turun sebagaimana turunnya unta. Unta turun kaki depan dulu, baru kaki belakang. Jadi bermakna apa yang sunat kita buat adalah turun lutut dulu, baru turun tangan. Baik. Cuma di sana ada sebahagian daripada ulama dia katakan sunat turun tangan dulu baru turun lutut. Ada sebahagian ulama, masalah dia khilaf sebenarnya. Ada sebahagian ulama kata benda sunat turun tangan dulu baru turun lutut. Sebab benda unta kalau perhati molek unta saat itu, dia turun memang kaki depan tapi dia turun dengan lutut. Dia turun dengan lutut, tukar lutut kaki depan. Jadi kalau mu nak turun tangan dulu. Jangan turun lutut dulu. Okey, ada khilaf sebab tak ada khilaf masalah ni. Dan kedua-dua pandangan ni juga adalah pandangan sebahagian daripada sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis. Baik. Jadi Rasul larang turun sebagaimana turun unta. Dah bagaimana turun unta? Nak menyalahi turun unta bagaimana? Ada kata gini, ada kata gini. Cuma majoriti ulama, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i.
Kata masalah hak yang sunat kita turun adalah kita turun lutut dulu, barulah turun tangan. Baik. Lepas tu kemudian kedua tangan, lepas tu dahi dan hidung ketika sujud. Dia hidung ni tak wajib, tapi hidung sunat. Hidung tak wajib, cuma hidung ni sunat. Hak yang wajib dahi. Yang kesebelah mengucapkan ketika duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita baca ni. Kita baca ni. Baik. Kalau nak baca pendek lagi, baca Rabbighfirli sahaja. Boleh baca Rabbighfirli sahaja. Boleh, tak ada masalah. Sebab ada riwayat Rasul baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Boleh, ada. Tapi jangan baca pendek gitu. Boleh baca panjang lah. Yang ke-13 tasyahud ataupun tahiyat awal. Tahiyat awal sunat. Kalau orang nak baca tahiyat awal, sembahyang dia sah kerana sunat. Yang ke-14 duduk tasyahud awal. Tahiyat awal, duduk tasyahud awal, hak ni adalah sunat ab'am. Yang ke-15 berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud awal dan ketika berkunut. Jadi dalam tasyahud awal, Allahumma salli ala Muhammad, kita selawat kepada Rasulullah, hukum dia adalah sunat. Dalam kunut kita baca wa sallallahu ala Muhammad, hukum dia adalah sunat. Yang ke-16 duduk iftirash pada kesemua duduk dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Duduk iftirash ni maksudnya duduk tahiyat awal cakap kita. Kita cakap duduk tahiyat awal. Kita duduk tahiyat pada semua duduk, melainkan duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir, kita duduk tahiyat akhir. Kita kata gitu kan. Baik, sebenarnya duduk tahiyat awal, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, kita nak duduk gana pun tak apa. Nak ada sela pun tak apa. Nak ada belunjur pun tak apa. Nak ada cakung pun tak apa. Nak ada atas tumit pun tak apa. Boleh belaka. Asal kata duduk. Cuma duduk mana hak yang comel sekali. Hak ni hak yang disebut oleh ulama. Duduk yang comel sekali adalah tahiyat awal antara dua sujud, duduk istirahah. Tiga kan? Tahiyat awal antara dua sujud, duduk istirahah. Okey, kita duduk macam tahiyat awal. Tahiyat akhir kita duduk macam tahiyat akhir. Cuma dia tahiyat akhir sunat juga duduk macam tahiyat awal. Ada? Sunat duduk tahiyat awal macam tahiyat awal bagi orang yang duduk tahiyat akhir. Ada kok? Ada. Kena ketahui ni. Iaitu bagi orang yang ada sujud sahwi. Orang yang ada sujud sahwi pada penghujung sembahyang, tahiyat akhir sunat dia duduk tahiyat awal. Faham tu dah kan? Kita guna istilah kita sebab dia sebenarnya tahiyat bacaan, tapi tak apalah kita guna istilah kita. Tahiyat awal, tahiyat akhir dia duduk cara tahiyat awal. Sunat dia duduk tahiyat awal, sunat dia duduk cara tahiyat awal pada tahiyat akhir sekiranya pada penghujung sembahyang dia ada sujud sahwi. Tu kita kena faham. Baik. Seterusnya kata dia, disunatkan memandang kepada tempat sujud. Dalam sembahyang kita sunat kita pandang tempat sujud. Sunat kita pandang pada tempat sujud. Sebab dia sunat untuk kita pandang pada tempat sujud, kerana apabila kita membataskan pandangan kita, maka ia lebih membantu untuk kita khusyuk. Kita jenis dok khusyuk dah. Jenis dok khusyuk dah. Mai dok tengok kiri kanan lebih menambah dok khusyuk. Baik. Jadi antara yang membantu untuk kita khusyuk adalah kita membataskan pandangan kita. Sunat kita tengok pada tempat sujud. Sebab itulah tempat sujud pun hak yang paling comel kalau sejadah kita tu warna putih, hak yang paling comel. Yang tak ada corok-corok. Tak ada corok-corok. Kita pakai sejadah bermacam-macam corok. Sebab ni tu bukan comel sebenarnya. Dan Nabi SAW pernah menyuruh Aisyah menjatuhkan tabir kerana mengganggu Rasul dalam sembahyang. Kerana pada tabir dia ada corok-corok. Baik. Ni duk tengok. Tengok sembahyang duk tengok. Siap dengan bilang warna. Dah tu imam macam panjang kan? Tengok pak sujud dah. Siap bilang warna lagi tau. Siap bilang sesa atas jadah. Comel jadah hak yang putih, hak yang tak ada corok langsung. Hak tu hak yang paling comel. Baik. Tapi benda ni jarang dibuat di tempat kita. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sunat kita tengok tempat sujud ni, melainkan dia ada setepak. Setepak ni tak sunat kita tengok pada tempat sujud.
iaitu ketika kita ucap illallah. Ketika kita tasyahud kan, asyhadu an la ilaha illallah, masa kita angkat tangan masa tu tak sunat kita tengok sebab sujud. Tak sunat tengok mana? Sunat tengok pada jari telunjuk. Okey, kita kan asyhadu an la ilaha, biar nampak sikit tinggi sikit. Okey gitu, kita tok kan. Asyhadu an la, ni lutut biar nampak kan. Okey, kita tok tangan gini. Masa kita asyhadu an la ilaha illallah, kita tengok sini. Sunat kita tengok sini. Lepas tu dia macam akad ni, kita kena betul juga akad ni. Dia antara sunat hai'ah adalah masa kita ucap illallah, sunat kita akad. Dia akad ni kena ingat, akad ni jari masih lagi tidak lari daripada kiblat. Jari masih lagi tidak lari kepada kiblat. Maka cara untuk jari tidak lari daripada kiblat, kita akad gitu je. Lepas tu sunat dia kekok sikit. Faham tak? Kekok sikit. Bukan kekok sikit je. Tu cara dia. Tak sunat gini asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu lari daripada kiblat dah. Lepas tu mu nak tunjuk mana tau? Mu nak tunjuk arah ke nak tunjuk mana? Kena tunjuk langit. Dia jari masih lagi sunat hadap kepada kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah. Akad gitu je. Lepas tu kekok sikit ke depan. Bukan cokeng sampai ke atas gitu. Awu dia lelaki kau, Allah akad pasal sampai ke atas. Ada kena gitu. Okey, tu kena tahu selesai. Tu kena baiki benda yang kita silap sebelum daripada ni. Kan macam-macam cara orang akad tu kan. Okey, sunat kita tengok sini. Sunat kita tengok sini. Sebab dia supaya berhimpun empat dalam mentauhidkan Allah. Ketika kita kata asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, kita sebut kalimah tauhid. Maka ketika itu berhimpun empat. Yang pertamanya mulut kita mengucap kalimah tauhid. Tangan kita isyarat kepada tauhid. Mata kita memandang kepada isyarat. Hati kita pula ingat kepada mentauhidkan Allah. Berhimpun empat. Sunat. Dan dia sunat kita memandang kepada jari selama mana jari terangkat. Selama mana jari terangkat, sunat kita pandang. Baik. Seterusnya kata dia, yang ke-18, solat dengan penuh khusyuk. Allah, ni payah sikit solat dengan penuh khusyuk. Baik. Dia khusyuk dalam sembahyang. Hukum dia wajib ke hukum dia sunat? Hak ni ulama berbeza pandangan. Sebahagian daripada ulama kata wajib. Kalau mundur khusyuk tak jadi sembahyang. Pandangan Imam Ghazali. Oh, berat gitu. Baik. Pandangan majoriti ulama khusyuk hukum dia sunat. Tapi khusyuk hukum dia sunat pun dia adalah roh kepada sembahyang. Mung sembahyang tidak ada khusyuk, maka sembahyang mung tidak ada roh. Dah nak gana nak khusyuk dalam sembahyang. Okey, khusyuk dia ada dua. Yang pertamanya kita kena khusyuk anggota kita dulu. Khusyuk anggota kita maksudnya kita tak boleh gerak banyak, tak boleh paling banyak, tak boleh pusing ke sana, tak boleh pusing ke sini. Hanya mata kita memandang kepada tempat sujud. Okey, itu dipanggil khusyuk anggota kita. Yang keduanya adalah kita khusyuk hati. Khusyuk hati inilah payahlah sikit. Khusyuk hati. Dia khusyuk ada beberapa martabat. Sekurang-kurangnya adalah kita ingat setiap makna bacaan hak yang kita baca. Okey, itu sekurang-kurang. Sekurang-kurang adalah kita ingat, kita perhati makna kepada setiap bacaan hak yang kita baca. Baik. Seterusnya yang ke-19, mentadabbur bacaan Al-Quran dan zikir. Tadabbur. Tadabbur. Apa makna tadabbur? Kita memerhati setiap bacaan kita dan setiap zikir yang kita baca. Ini penting muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Dia penting ni kita tadabbur bacaan Al-Quran dan zikir yang kita baca. Yang ke-20, memanjangkan bacaan pada rakaat pertama melebihi rakaat kedua. Jadi kalau kita rakaat pertama surah panjang sikit, lepas tu rakaat yang kedua surah pendek sikit. Baik, biar pedang comel lagi ikut tertib dia. Yang ke-21, mengerjakan solat dalam keadaan cergas dan berlapang hati, bukan dalam keadaan malah berat je. Tapi kat mana-mana pun dah masuk waktu sembahyang, berat ke tak berat ke mesti kita kena sembahyang. Tapi biar kita sembahyang dalam keadaan cergas, jangan dalam keadaan penuh dengan kemalasan. Kerana hak yang penuh dengan kemalasan ni bukan sifat orang beriman, itu adalah sifat orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak menyebut Allah melainkan sedikit. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Apabila mereka itu bangun kepada sembahyang,
qamu kusala, mereka itu bangun dalam keadaan penuh dengan kemalasan. Gitu sifat orang munafik. Allah Taala cerita dalam Quran, yura'unan nas, mereka itu cukup pula memperlihatkan kebaikan mereka buat kepada manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, mereka itu tidak sebut Allah melainkan sedikit. Dan hati lapang maksudnya benda yang mengganggu kita buang belaka. Sebab itulah kita makruh kita nak semayang dalam keadaan kita menahan berok, menahan kencing. Sebab dia akan hati kita jadi duk mikir benda tu. Kalau kita lapar perut, makanan ada, Rasul suruh makan dulu. Baik, untuk mengelak daripada saat ni itulah. Untuk mengelak daripada hilang khusyuk. Hak jenis payah dah nak khusyuk. Allah, main ganggu pula, kau teruk lagi. Yang ke-22 adalah memperbanyakkan doa ketika sujud. Jadi ketika sujud, sunat kita perbanyakkan doa. Kerana tempat yang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah ketika dia sujud. Itu hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru fihi ad-du'a. Sedekat-dekat hamba kepada Allah Taala adalah ketika dia sujud. Maka perbanyakkanlah berdoa di dalam sujud. Jadi sebenarnya kita banyak tempat hak yang Allah Taala jadikan untuk kita, yang mana tempat saat itu mustajab doa. Jadi kita apa jua masalah kita cari mana-mana tempat mustajab doa. Antaranya ketika kita sujud. Cuma ada semua lagi. Cuma kalau kita jadi makmum, kita jangan sujud lama sebab kita terikat dengan sembahyang tok imam. Begitu juga kalau kita jadi tok imam, kita jangan sembahyang lama. Sebab kita terikat dengan makmum. Jadi kalau kita sembahyang seorang, maka lama sujud tak apa. Setengah jam, sejam ke sujud lama, doa banyak dalam sujud. Sebab tu adalah tempat mustajab doa, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, faslun wa tabtulus salatu bil kalamil kathiri. Ini kita masuk dalam fasal yang baru, iaitu fasal yang membincangkan tentang perkara yang membatalkan sembahyang. Di sembahyang ni dia ada perkara yang membatalkan dia. Apabila berlaku perkara yang membatalkan sembahyang, maka batal sembahyang kita. Jadi tak jadi sembahyang kita. Kita kena sembahyang mula. Dan nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Dan mungkin ada sebahagian daripada kita tak tahu. Oh, benda ni rupanya batal sembahyang. Oh, sebelum ni aku buat. Tengok, akan datang. Untuk malam ni kita rasa tidak sempat dah. Untuk kita bincang, insya-Allah kita bincang pada minggu akan datang, kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dah rasanya lepas raya pula. Lepas raya pula kita sambung. InsyaAllah kalau sekiranya panjang umur dah akan datang. Baik, jadi untuk malam ni kita rasa sini dulu, tapi boleh juga kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Ada tak pertanyaan hak yang nak tanya dah berkenaan dengan apa yang kita bincang? Kita ada tak ada kita berhentilah. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Sila.